Kampung Sabal Kruin terletak di daerah Simunjan, Sarawak. Kewujudan Kampung Sabal Kruin ini bermula pada tahun 1924, di mana kampung ini dahulu dibuka oleh seorang pemuda yang bernama Ganti Jetai. Asal-usul nama Kampung Sabal Kruin ini diambil daripada sempena pokok Kruin dan Sungai Kruin. Kampung ini juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Sabal Kruin Lama, Sabal Kruin Tengah, dan Sabal Kruin Baru. Kampung Sabal Kruin ini berhampiran dengan Kampung Sabal Aping, dan kampung ini juga mempunyai sungai, hutan, dan bukit. Bilangan penduduk kampung yang tinggal di kampung tersebut dianggarkan seramai 180 orang, di mana bilangan lelaki dianggarkan lebih kurang 80 orang manakala bilangan wanita pula dianggarkan seramai 100 orang. Bilangan keluarga yang masih tinggal di kampung tersebut dianggarkan lebih kurang 70 buah keluarga, dan bangsa majoriti penduduk di kampung tersebut ialah bangsa Iban, dan agama yang dianuti di kampung tersebut ialah agama Kristian. Kegiatan utama bagi sumber ekonomi penduduk kampung Sabal Kruin adalah petani. Di kampung Sabal Kruin ini juga mempunyai infrastruktur dan kemudahan asas yang dapat digunakan oleh penduduk kampung. Antaranya ialah bekalan elektrik, sekolah rendah dan sekolah menengah, iaitu Sekolah Kebangsaan Telagus Jerok dan Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, di mana sekolah-sekolah ini berhampiran dengan Kajian ini Kampung melibatkan Sabal 20 orang Kruin. petani lada di Kampung Sabal Kruin, Simunjan, Sarawak. Daripada 20 orang petani lada tersebut, seramai 13 orang lelaki bersamaan 65% dan 7 orang perempuan bersamaan 35%. Selain itu, umur juga merupakan satu kriteria yang diambil kira dalam kajian ini bagi mengetahui umur yang terlibat dalam tanaman lada. Umur petani lada adalah dalam lingkungan 30 sehingga 60 tahun. Petani lada yang berumur dalam lingkungan 30 tahun sebanyak 2 orang, petani lada yang berumur dalam lingkungan 40 tahun seramai 9 orang, dan petani lada yang berumur dalam lingkungan 50 tahun adalah 8 orang. Terdapat juga seorang petani lada yang berumur 60 tahun. Seterusnya, beralih kepada taraf perkahwinan. Majoriti petani lada sudah berkahwin, iaitu sebanyak 19 orang. Hanya seorang petani lada yang merupakan duda. Dari segi taraf pendidikan, terdapat 3 kategori yang didapati, iaitu tidak mempunyai pendidikan yang formal, sekolah rendah, dan sekolah menengah. Kebanyakan petani lada mempunyai taraf pendidikan sehingga ke peringkat sekolah menengah, iaitu seramai 10 orang. Manakala petani lada yang tidak mempunyai pendidikan yang formal dan petani lada yang mempunyai taraf pendidikan sehingga sekolah rendah, masing-masing adalah sebanyak 8 dan 2 orang. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan menerangkan hasil soal selidik yang telah kemudian kami lakukan terhadap 20 orang petani lada di Kampung Sabal Kruin, Simunjan, Sarawak. Hasil daripada soal selidik ini mendapati lada telah mula diusahakan sejak tahun 2002 lagi. Pada tahun 2002, hanya seorang responden yang menanam lada, 2004 2 orang, 2006 3 orang, 2007 2 orang, 2008 4 orang, 2009 dan 2010 3 orang dan 2012 2 orang. Bilangan responden yang paling ramai memulakan penanaman lada ialah pada tahun 2008, iaitu sebanyak 4 orang. Seterusnya, bagi jenis lada yang ditanam pula mendapati kesemua 20 orang responden menanam lada hitam, dan terdapat beberapa jenis lada yang ditanam oleh responden, iaitu semangguk perak, semangguk emas, semangguk aman, lada kucing, lada nyerigai dan lada India. Bagi spesies semangguk perak, sebanyak 16 daripada 20 orang menanam lada spesies ini. Semangguk emas pula sebanyak 19 daripada 20 orang, semangguk aman sebanyak 16 daripada 20 orang, lada kucing 20 orang, lada nyerigai sebanyak 17 orang, manakala lada India pula sebanyak 18 daripada 20 orang. Setelah semua data dikumpul, didapati spesies lada yang paling banyak ditanam ialah lada kucing. Bagi kaedah penanaman pokok lada, kesemua 20 responden menggunakan kaedah yang sama, iaitu menggunakan keratan anak lada untuk menanam lada mereka.
Seramai 10 responden membeli lada sendiri di tempat lain manakala selebihnya membeli lada dari rakan mereka. Majoriti responden membeli potongan lada yang berharga RM2. Bagi penggunaan keping lada pula, majoriti responden iaitu sebanyak 5 orang menggunakan 300 keping lada dalam perusahaan lada mereka. Kesemua responden iaitu 20 orang menggunakan tiang belian dalam perusahaan lada mereka di mana kebanyakan responden seramai 4 orang menggunakan 400 tiang belian. Harga satu tiang belian adalah dalam lingkungan RM16.50 hingga RM18. Selain itu, bagi kesemua input yang digunakan dalam perusahaan lada, majoriti responden menggunakan 10 beg baja kapur, 20 beg baja lada, 10 dan 15 botol racun serangga dan 20 botol racun rumput dalam tempoh setahun. Penggunaan mesin dan peralatan kebun lada. Seperti yang dikaji, kesemua responden iaitu 20 orang responden telah menyatakan bahawa mereka tidak menggunakan sebarang mesin atau alat moden untuk memisahkan biji-biji lada daripada tangkainya. Oleh itu, mereka menggunakan cara memijak biji-biji lada dengan menggunakan kaki yang mana lada-lada tersebut mereka letakkan ke dalam tikar supaya proses meleraikan biji-biji lada berjalan dengan lebih lancar. Namun begitu, terdapat 2 responden telah mempunyai peralatan moden, iaitu mesin spiral spirator yang telah disalurkan kepada mereka oleh pihak kerajaan. Terdapat 10 jenis peralatan yang digunakan oleh kesemua responden dalam aktiviti penanaman lada mereka, iaitu cangkul, sabit, parang, bakul, tangka kayu, penyebur, guni, kereta sorong, sarung tangan dan pemotong daun. Kami juga dapati terdapat beberapa kriteria atau syarat yang perlu petani lada dipenuhi untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan bagi perusahaan lada. Kami mendapati wabak COVID-19 baru-baru ini membawa kesan kepada semua petani lada dalam perusahaan penanaman lada. Mereka menyatakan situasi ini memberikan kesan yang teruk dalam penurunan harga lada. Akhir sekali adalah cabaran dan penanaman pokok lada. Terdapat 20 responden yang menyatakan bahawa cabaran mereka yang paling tinggi ialah akibat serangan serangga yang menyebabkan pokok lada rosak dan mati. Malah, terdapat 10 orang responden menyatakan bahawa pokok lada mereka turut dijangkiti kulat. Manakala 6 responden menyatakan cabaran mereka ialah tiang belian patah menunjukkan paling rendah dalam aktiviti penanaman pokok lada. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan yang telah didapati melalui kajian yang telah dijalankan ialah walaupun majoriti penduduk kampung Sabal Kruin menjalankan perusahaan lada, tetapi terdapat juga kalangan penduduk kampung yang menjalankan kegiatan ekonomi, antaranya ialah menanam sayur-sayuran, menanam padi dan mengusahakan sawit. Melalui kajian ini juga jelas menunjukkan bahawa majoriti penduduk kampung tidak hanya bergantung kepada satu kegiatan ekonomi sahaja. Perusahaan lada merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar di kampung tersebut. Ini adalah kerana permintaan yang